Maka sebab itulah ahli masyarakat kita dulu mengisi malam ini dengan salah satu bentuk penghayatan, membaca Al-Quran dengan niat-niat mudah-mudahan dapat baik ini, dapat ini, baca Yasin sekali niat ini, baca sekali lagi niat ini, baca sekali lagi niat ini. Tak ada mengapa, tak ada masalah. Kerana mereka faham, mungkin mereka berpegang kepada pendapat yang dikemukakan tadi, bahawa berlakunya pertukaran takdir ini pada malam ini. Kita boleh saja menghayatinya dengan cara membanyakkan solat. Boleh, solat-solat sunat. Kita boleh menghayatinya dengan cara membaca Al-Quran. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh menghayatinya dengan cara bertazkirah, memperbanyakkan tazkirah. Itu pun boleh, tak ada masalah. Ada setengah orang bila baca Yasin, dia kata tak boleh bid'ah. Dia buat tazkirah, tazkirah pun Nabi dah ajar. Bid'ah sama-sama bid'ah. Atas mana dia tak ada lagi zaman Nabi. Saya nak beri contoh sikit, selingan saja dah. Ada orang marah, kita ni nak bulan Ramadan dah ni. Di tempat kita ni selalunya melaksanakan solat tarawih diselangi dengan bacaan-bacaan selawat dan bacaan-bacaan lain antara rakaat-rakaat tu. Maka timbul satu aliran baru sekarang ni, bid'ah. Lalu ditukar dengan selawat, dan dia tukar dengan ceramah. Dan bila Nabi ajar ceramah antara sembahyang tarawih ni? 2 kali 5 je. Nakkan punya gaya memikir yang sakit. Kita duk kata orang dah betul, kita buat benda dah betul menurut apa yang kita kata juga. Kita kata benda tu Nabi tak buat, kita pun buat benda hak yang Nabi tak buat. Buat benda suka juga. Hak tu dia. Tentang nisfu Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, dan menurut tafsiran Ibn Abbas, ayat ini berkait dengan nisfu Sya'ban, yaitu firman Allah, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia menafsirkan ayat ini, dia kata Hamim itu ditafsirkan oleh beliau dengan makna ketetapan Allah yang ditetapkan untuk seluruh makhluknya. Wal kitabil mubin, kitab al-mubin ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas dengan makna Al-Quran yang diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Al-Quran dan menurunkan juga takdir tadi, ketetapan Allah tadi, fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkati, yang menurut tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, malam yang berkat di sini adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi berdasarkan tafsiran Ibn Abbas ini, apa yang berlaku pada malam nisfu Sya'ban itu, pertama sekali malam itulah diturunkan Al-Quran berdasarkan tafsiran ini. Yang kedua, malam itulah dizahirkan ketetapan Allah, takdirnya. Baik. Yang masyhur yang menjadi pegangan alim ulama kita ialah perkara ini, Al-Quran diturunkan dan takdir dizahirkan, ini berlaku pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang masyhur yang dipegang oleh ramai orang, dan tidak mengapa. Cuma saya nak beritahu tadi bahawa perkara ini, bila Ibn Abbas berpendapat yang lain daripada pendapat itu, artinya perkara ini masih ada khilaf di antara alim ulama. Cuma yang menjadi pegangan kita, yang kita pegang selama ini, dan itulah yang masyhur di kalangan kita, bahawa diturunkan Al-Quran dan dizahirkan takdir Allah Subhanahu wa taala itu, ini berlaku pada malam Lailatul Qadar. Bila sebut Lailatul Qadar, ini berlaku pada bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadi pegangan. Cuma saya nak beritahu bahawa di kalangan alim ulama ada yang mengatakan bahawa ini berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Jadi tak apalah, khilaf ulama. Yang mana satu yang lebih menepati yang betul, terserah Allah Subhanahu wa taala alam. Yang penting alim ulama memberi pandangan yang berbeza. Apa yang perlu kita pastikan bahawa persamaan yang ada ialah berlakunya penurunan Al-Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala menzahirkan takdirnya, dan ini berlaku khilaf. Satu pendapat mengatakan Lailatul Qadar, dan pendapat yang lain mengatakan nisfu Sya'ban.
Tak apalah, itu khilaf di antara alim ulama. Baik. Jadi berdasarkan salah satu pendapat ini, berdasarkan pendapat salah satu tadi itu, antara kelebihan nisfu Sya'ban berdasarkan pendapat tadi itu, bahawa dia adalah malam yang diturunkan padanya Al-Quran dan takdir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan takdir. Dengan arti Allah Taala mentakdirkan segala apa yang berlaku kepada makhluk ini. Allah Taala telah menetapkan sistem ini. Dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, bahawa apa yang berlaku itu pertama sekali antaranya berlaku dengan kehendak Allah. Akidah. Yang kedua, antara yang berkait apa-apa yang berlaku pada makhluk ini itu berlaku dengan kekuasaan Allah. Yang ketiga, antara yang berkait ini berlakunya sesuatu pada alam semesta ini itu adalah takdir Allah. Kita kena ingat. Cuma Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan sistem. Allah Ta'ala mengatur alam semesta ini dengan sistemnya. Sekalipun semua itu berlaku semata-mata dengan kehendak dia, dengan kekuasaannya, dengan takdirnya, sekalipun demikian, tetapi Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan sistem. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa, fi sittati ayyam. Jangan kita terjemah dalam 6 hari, 6 masa. Tapi secara zahirnya dari segi perkataannya boleh je. Ayam, yaum, hari maksudnya, tak apalah. Tapi jangan salah tafsir pula. Ada setengah orang dia gunakan ayat ni nak buat kalender baru. Ada setengah golongan dia gunakan ayat ini untuk mencipta satu kalender baru. Apa benda kalender baru dia tu? Seminggu ni ada 6 hari je, kita ada 7 hari. Jadi kenapa boleh jadi 6 hari? Menurut kan ayat tadi lah. Dia faham menurut fikiran dia ayat tadi. Disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa atau 6 hari. 6 masa lah. Jadi yang saya nak beritahunya secara selingang lah, ada setengah golongan tu dia nak buat kalender baru. Dia kata Tuhan menciptakan langit bumi ni dalam 6 hari. Jadi kalendernya 6, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak ada, Sabtu lalu. Dia buang masa. Sebab apa hilang sejumaat ni? Dia kata Jumaat ni bukan bilangan, Jumaat ni berkumpul. Ahad memang makna 1, Isnin memang makna 2 bahasa Arab, Selasa Salasah 3, Rabu Arba'ah 4, hari Khamis memang Khamis tu makna 5, Jumaat berkumpul, Sabtu Sittah 6. Jadi Jumaat tu bukan hari. Jadi kalender baru yang disebut ni 6 hari seminggu. Lagi sama kalender ni. Dan yang sebut kalender ni tak jauh dari tempat ni. Tidak jauh. Tak apalah yang tu. Baik, saya nak beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini dengan sistem dia. Sekalipun Allah Taala berkuasa menciptakan alam semesta ini dalam satu masa saja, serentak saja, tetapi dalam menciptakan alam dia buat dalam 6 masa. Anak itu nak beritahu sistem, bersistem. Dalam kekuasaan Allah untuk menciptakan semua ini serentak saja, sekaligus je, seketika saja. Tetapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nak beritahu Allah Ta'ala menzahirkan sistem. Baik, demikian juga berkait dengan takdir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara makhluk awal, bukan yang terawal, antara makhluk awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah qalam dan lauh mahfuz. Setelah tercipta makhluk ini, Allah Ta'ala memerintahkan supaya menulis takdir setiap makhluk, dan tertulislah takdir setiap makhluk di lauh mahfuz. Dan ini berlaku di peringkat awal penciptaan alam semesta ini. Baik. Kemudian
Ulama-ulama usuluddin telah membahagikan takdir ini kepada dua. Satu yang mereka namakan sebagai takdir yang mu'allaq, takdir yang terikat, yang bergantung dengan sebab musabab. Itu saya nak kait bahawa Allah Ta'ala menciptakan alam ini dengan sistem. Yang kedua, takdir yang mubram, takdir yang ditetapkan, yang pasti terjadi tanpa kaitan dengan sebarang sebab musabab. Baik, takdir yang mubram ini, itulah takdir yang merupakan sesuatu yang jadi rahsia Allah. Tak ada orang tahu takdir ini. Takdir yang pasti tak akan berubah sedikit pun, dan dia adalah rahsia. Jadi bila sebut takdir yang mubram ni, takdir yang pertama sekali dah rahsia Allah, tak ada orang tahu takdir ni. Yang kedua, dia tak akan berubah dah takdir ni. Apa yang ditetapkan itulah yang akan terjadi, tidak akan ada perubahan pada takdir ini. Jadi rahsia. Kemudian takdir yang mu'allaq, takdir inilah yang Allah Ta'ala kaitkan dia dengan undang-undang sebab musabab ini, sistemnya. Ini sistem Allah Ta'ala mengatur. Allah Ta'ala mentakdirkan alam semesta ini ada kaitan dengan sebab musabab. Jadi Allah Ta'ala ni bila nak menzahirkan takdir dia yang merupakan rahsia itu, dizahirkan pada Lauh Mahfuz, dan malaikat dapat melihat itu, tercatat pada Lauh Mahfuz untuk dilaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Yang itu masih ada perubahannya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Ta'ala menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Maka di sinilah ulama usuluddin menamakan sebagai takdir yang mu'allaq, yang sudah dicatat, dizahirkan pada Lauh Mahfuz, dan kehendak Allah diubahnya dengan kehendak Allah, berkait dengan sebab musabab. Antara sebab musababnya adalah doa. Maka sebab itu disebut dalam hadis, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak tertolak takdir itu melainkan dengan doa. Artinya doa itu boleh merubah takdir, tapi takdir mana? Takdir yang mu'allaq, yang sabit pada Lauh Mahfuz itu dengan berkat doa. Tapi adapun takdir yang sebenar, yang mubram, rahsia Allah, ini tak akan berubah dan tidak ada orang tahu yang itu. Jadi saya nak beritahu ni, sekarang kita bercakap masalah takdir Allah berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini, berkaitan dengan takdir yang mu'allaq ini, ada kaitan dengan amalan yang dilaksanakan. Baik, jadi balik kepada nisfu Sya'ban, berdasarkan pendapat yang disebut oleh Ibn Abbas tadi, maka takdir Allah itu yang dizahirkan itu berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Maka sebab itulah ahli masyarakat kita dulu mengisi malam ini dengan salah satu bentuk penghayatan, membaca Al-Quran dengan niat-niat, mudah-mudahan dapat baik ini, dapat ini, baca Yasin sekali niat ini, baca sekali lagi niat ini, baca sekali lagi niat ini. Tak ada mengapa, tak ada masalah. Kerana mereka faham, mungkin mereka berpegang kepada pendapat yang dikemukakan tadi, bahawa berlakunya pertukaran takdir ini pada malam ini. Dan takdir boleh berubah, macam saya kata tadi lah. Takdir yang mubram itu rahsia Allah, tak akan berubah, tak ada orang tahu. Tapi Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan sistem, dengan sebab musababnya, undang-undang alamnya, undang-undang sunnatullahnya, dengan sebab musababnya, dengan doa-doanya. Itulah bahagian kita yang Allah Ta'ala perintahkan kita supaya mengusahakan itu. Kalau kita menghendaki suatu takdir yang baik, berdoalah menjadi sebab kepada kebaikan itu. Sedangkan hakikat sebenarnya kita tidak tahu, serah kepada Allah. Ini bahagian kita, bahagian syariat kita. Bahagian hakikat itu urusan dia, dan dia memberitahu kepada kita tentang itu. Kita percaya, tapi kita tidak tahu. Tapi kita kena percaya semua itu, bahawa ada takdir yang menjadi rahsia ini. Bahagian kita hanya melaksanakan apa yang dituntutnya. Antaranya, kalau kita menginginkan kebaikan, berdoalah menjadi sebab kepada perubahan ini. Itu nak tahu sebab apa orang alim ulama kita dulu, orang Islam dulu mengisi malam ini antaranya dengan membaca Yasin, dengan doa-doa yang baik. Itu sebab yang akan saya sebut sikit lepas. Ada kelebihannya, tapi perhayatannya bagaimana terserah. Berarti kita boleh saja menghayatinya dengan cara membanyakkan solat. Boleh, solat-solat sunat.
Kita boleh menghayatinya dengan cara membaca Al-Quran. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh menghayatinya dengan cara bertazkirah, memperbanyakkan tazkirah. Itu pun boleh, tak ada masalah. Ada setengah orang bila baca Yasin dia kata tak boleh beda. Dia buat tazkirah, tazkirah pun Nabi dah ajar. Bidang sama-sama bidang. Atas mana dia tak ada belaka zaman Nabi. Saya nak beri contoh sikit, selingan sajalah. Ada orang marah kita ni nak bulan Ramadan dah ni. Di tempat kita ni selalunya melaksanakan solat tarawih diselangi dengan bacaan-bacaan selawat dan bacaan-bacaan lain antara rakaat-rakaat tu. Maka timbul satu aliran baru sekarang ni, bid'ah. Lalu itu kau benda, itu kau dengan selawat, dan itu kau dengan ceramah. Dah bila Nabi ajar ceramah antara sembahyang tarawih ni? 2 kali 5 ya tak. Nak kabarnya gaya memikir yang sakit. Kita duk kata orang dah betul, kita buat benda dah betul menurut apa yang kita kata juga. Kita kata benda tu Nabi dah buat, kita pun buat benda hak yang Nabi dah buat. Buat benda super juga. Hak tu lihat. Itu panjang cerita, tak apalah. Selingang dia. Sikit lagi. Kamu panjang sangat. Sikit lagi dah. Jadi kita boleh menghayatinya dengan cara-cara yang bermacam-macam, dengan cara bersedekah. Boleh pada malam itu kita cari orang, bagi sedekah orang, bagi cari orang yang memerlukan. Boleh perbanyakkan. Apa saja kebaikan-kebaikan boleh digunakan dalam rangka untuk menghayati nisfu Syaban. Berzikir boleh. Malah apa-apa zikir yang kita tahu, perbanyakkan pada malam itu boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita yang saya sebut sikit tadi dah. Kenapa segolongan ahli masyarakat kita mengisi malam nisfu Syaban dengan bacaan Yasin? Dari segi boleh tak boleh? Boleh. Atas pandangan ini boleh. Hak kata tak boleh tu kau dah dia lah. Sebab apa? Kerana dia termasuk sebagai amalan-amalan soleh yang boleh digunakan untuk menghidupkan nisfu Syaban. Tak kira lah nak baca Quran ke, nak semayang ke, nak sedekah ke, nak berzikir ke anda. Jadi kalau orang nak baca Quran, boleh. Kemudian nak baca Quran pula, Quran tu satu Quran banyak. Nak pilih surah Yasin pun boleh. Nak pilih surah Sajdah boleh. Nak pilih surah Mulk pun boleh. Nak pilih surah Lazim boleh. Terserah. Cuma nak beritahu kenapa masyarakat kita, ulama-ulama kita mengajarkan ahli masyarakat baca Yasin. Nak khabar sebab apa? Sebab apa? Pertama sekali berkait dengan malam nisfu Syaban itu, dia ada kaitan dengan istijabah, mustajab yang saya katakan tadi. Mustajab doa. Apa kaitan Yasin dengan mustajab ni, doa ni? Apa kaitan? Kerana ada riwayat menyebut bahawa orang yang baca Yasin ini adalah menurut niat yang diniatkannya. Maksudnya kalau kita ada niat tertentu kita baca Yasin, insya-Allah mustajab niat kita itu. Jadi ulama-ulama kita dulu mengajarkan orang membaca Yasin nisfu Syaban kerana berdasarkan prinsip kelebihan Yasin ini sebagai salah satu amalan yang membawa kepada mustajab yang doa. Mustajab doa. Lebih-lebih lagi Yasin itu statusnya adalah qalbul Quran. Dia adalah seumpama hati, qalbu bagi Al-Quran. Kalau kita tahu manusia ni, qalbu jantung kita ni sebagai teras lah, sebagai ibu lah. Maka Al-Quran itu, terasnya itu, qalbunya itu adalah Yasin. Jadi sebab itulah alim ulama kita dulu, mereka mentradisikan benda ni, mensunnahkan hasanah benda ni, mensunnahkan benda ni, baca Yasin tadi atas dasar tadi. Kerana ada riwayat yang menyebut bahawa orang yang baca Yasin itu adalah menurut apa yang diniatkan. Maksudnya kelebihan antara kelebihan Yasin ini mustajab doa berdasarkan niat orang yang membacanya itu.
Lalu dibacalah Yasin. Sebab itu ulama kita ajar baca Yasin kali pertama niat ni. Sekali tu mungkin masih panjang lagi kot. Mungkin isyak lambat, baca kali kedua pula, tambah niat lagi. Baca kali ketiga. Nak baca sekali pun tak ada masalah. Cuma dibaca 3 kali tu tak ada, mungkin waktu tadi tu kita panjang. Jadi dia ulang-ulang kita, itu tak ada masalah. Jadi perbuatan ini pertama sekali dia bukanlah perkara yang dianggap sebagai bercanggah dengan syarak. Baca Quran ada larangan? Tak ada. Ada khabar mesti masa ni? Tak ada. Berarti dia perintah yang umum. Berarti boleh nak baca malam Jumaat ke, malam Rabu ke, malam Khamis ke, kat mana orang lah. Perintah yang umum. Baik, nak baca Quran, dia ditetapkan kena baca surah ni, tak ada. Jadi kalau orang pilih baca Yasin, baca dah, tak ada masalah. Baca surah ni, baca lah, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh berlaku. Cuma jangan menetapkan malam ni mesti baca surah Yasin kerana ditetapkan macam tu, baru tak boleh. Tapi kalau kita nak baca, kadang-kadang termasuk di perintah umum, perintah menghidupkan nisfu Syaban, ada kelebihan menghidupkan nisfu Syaban. Kemudian nak hidupkan cara apa? Antara amal soleh. Amal soleh tu banyak, antaranya baca Quran. Quran tu panjang, banyak, antaranya surah Yasin. Kita nak baca ni, silakan, tak ada masalah. Atas kefahaman itu tak ada masalah, buatlah.